Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saya mendoakan agar anda sentiasa sihat. Saudara, saya minta maaf semalam tak dapat bersiaran kerana saya dalam perjalanan pulang dari Lumut. Saya jalan pula tu macet sikit, ada apa, bawa kereta, maklum sajalah saya dalam memandu yang sebegitu hmm, saya punya ni tak nampak tengok kawan-kawan. Mana kawan-kawan yang hadir ni? Hmm, nak tengok kawan-kawan yang hadir, tak nampak pula tu. Macam mana tu? uh, anda bagaimana anda? Okey. Hmm. Baik, saudara. Hari ini hari Isnin. Semua orang memulakan tugas. Apa khabar saudara Izzuddin? Katanya di Pulau Pinang cuaca panas. Alhamdulillah. Panas. Tapi hati-hati juga. Saudara Hashim Alias dari Melaka, doakan semoga sihat walafiat. Ya, kalau di Pulau Pinang panas, saya ingin menyatakan bahawa selepas saja usai musim monsun timur laut nanti, maka cuaca akan panas selama 6 bulan. Kalau ini berlaku, artinya kemarau yang banyak, yang lama, saudara. Dalam keadaan sekarang ini, musim monsun timur laut, saudara. Kemudian nanti, musim kemarau pula. Ya, Puan Nurliza, selamat petang, apa khabar? Moga sihat. Saudara Farid, saudara, hadir bersama, saudara. Hari ini, hari Isnin 8 Januari. Dah 8 hari dah, saudara. Sekejap saya, saudara, lebih seminggu kita sudah memasuki bulan Januari dan tinggal lagi 63 hari kita menanti kehadiran Fajar Ramadan, saudara. Jadi saya mengharapkan anda dan saya, kita semua, ya, saudara Muhammad Faridun Tukiman, saya mengharapkan agar kita semua dapatlah menyantuni kehadiran ini bulan Ramadan nanti, saudara, yang kita nanti-nantikan. Saudara, ini saudara Muhammad Fazil, itu juga saudara Hasan Omar, apa khabar anda? Moga sihat. Saudara Botak Kojek pun ada, saudara Azhar. Hari ini kita, sebelum saya memulakan bicara saya seperti biasa, saudara, saya akan memberi sedikit pandangan ataupun kata-kata mutiara lah, saudara. Nak dianggap mutiara kata pun boleh, saudara. Saudara Ramzul, saudara Puan Selamat Yusof katanya di Kampung Gentam, Mendung, di Kuala Pilah. Begitu juga saudara Pak Ngah Jack katanya. Saudara, seharusnya kita janganlah menangisi, jangan tangisi masa lampau kerana ia telah pun berlalu. Jangan pula kita tertekan dengan masa hadapan atau hari besok kerana ia belum tentu tiba, saudara. Hiduplah pada saat ini dan jadikannya indah kerana itulah yang telah Allah janjikan kepada kita. Kadang-kadang, saudara, hidup terasa bosan apabila kita terlalu menjaga hati orang. Namun terasa lebih bosan bila orang tidak pernah menjaga hati kita. Jadi bertabahlah. Yang pastinya, ya, Puan Halimah Ismail, Raja Kamal, Raja Bazian, yang pastinya kita jagalah hati kita. Memang kadang-kadang kita rasa bosan sebab kita asyik jaga hati orang saja sedangkan orang tak jaga hati kita. Itu keadaannya, saudara. Baik, saya harus meneruskan bicara kita petang ini. Sambungan lagi. Ini saya lama nak habis ni buku ni. Kalau anda mau mendapatkan buku ini untuk koleksi, kerana dia tak banyak lagi, tinggal dah berapa lagi dah, saudara. Amat terhad saya tak akan cetak semula, iaitu koleksi diary dari penjara yang ditulis oleh almarhum Datuk Harun Idris, saudara. Kalau anda mau mendapatkan buku ini, harganya pun murah, tak mahal mana, boleh hubungi saudara Al-Azhar di talian 011 330 41241, ya, saudara Herman. Di Sungai Petani panas, kata saudaraku Raja Kamal, Raja Baizan. Dan kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh juga hubungi Siti Farehah di talian 017 114300 untuk memesan buku yang semakin terhad dan nak habis dah ni, saya. Kalau habis tak tahulah saya. Saya tak akan cetak semula. Ini adalah merupakan koleksi yang harus, saya kata, harus kita miliki bersama.
Saya sambung lagi saudara, sepanjang bulan Mei tahun 1977. Ya, saudara, hari-hari dia tulis, saudara, tapi saya tak akan baca hari demi hari sebab ada harinya almarhum Datuk Harun mencatatkan tentang kisah kehidupannya bersama keluarga. Tapi yang kita suka nak tengok adalah tentang bagaimana catatannya berhubung tentang politik semasa waktu itu, 1977, dan waktu beliau menanti untuk kes rawan bicara di Mahkamah Tinggi. Bagaimanapun agak menarik apabila saya nampak situ pada 5 Jun, saudara. 5 Jun 1977. Menurut Datuk Harun, waktu beliau menghadiri majlis perkahwinan Hanafiah, itu pemain bola sepak, beliau berjumpa dengan Hanif Omar, iaitu Ketua Polis Negara, yang menceritakan kepadanya bahawa sudah wujud elemen di mana kumpulan Muslim ekstrim dan pendakwah muda, saudara. Saudara, saya on live now, saya will call back. Terima kasih. Aduh, ini scammer, saudara. Kadang-kadang kita marah, saudara. Dia begini, scammer. This is the call, this is the call. Marah kita, saudara. Ya, saudara, ini catatan Tan Sri Hanif Omar waktu itu beliau menjadi Ketua Polis Negara. Katanya, menurut beliau, sudah wujud elemen kumpulan Muslim ekstrim dan pendakwah muda yang mendapat tajaan dari kuasa luar. Ini catatan, kenyataan daripada Ketua Polis Negara waktu itu, iaitu Tan Sri Hanif Omar. Tan Sri Hanif Omar ni lama, saudara. Dan katanya lagi, Komunis Rusia sedang merancang mengadakan himpunan pemuda Islam sedunia. Aduhai, di Moskow. Itu catatannya bahawa belum mendapat tahu. Begitulah mereka yang berpahaman komunis cuba menyerap masuk dalam kegiatan Islam. Saudara Kasim Selamat, terima kasih. Begitu juga saudara Asbah Atan, saudara Ilyas Muhammad, saudara Maksu dari Bukit Mertajam, saudara Muhammad Syafi'i, saudara Album Muhaili, ya saudara. Admin saja laju saya akan gambar ni, saudara admin. Sabar-sabar saudara admin. Dan pada 8 Jun 1997, ya saudara, catatan Tok Arun dia kata bahawa waktu itu saudara, waktu beliau sedang menanti keputusan mahkamah, Datuk waktu itu Dr. Mahathir. Ada catatan di sini bahawa saya melihat bahawa ketika itu Dr. Mahathir menjadi Timbalan Perdana Menteri. Dan saya berkeyakinan, tapi Datuk Harun tak menulis apa-apa pun, cuma saya dapat merasakan bahawa saat itu Dr. Mahathir merasakan saingan utama beliau adalah Datuk Harun Idris. Seandainya Datuk Harun masih bebas dan dibebaskan oleh mahkamah dan Datuk Harun kembali dalam politik, maka pastilah merupakan ancaman politik baginya. Sebab itu, waktu itu saudara Dr. Mahathir, Timbalan Perdana Menteri Hussein On. Yang lain tak ada kekuatan waktu itu saudara. Walaupun mereka berkawan rapat, tetapi dalam politik, there is no permanent friend and there is no permanent enemy. Tidak ada teman yang berkekalan, tidak ada musuh yang berkekalan. Saudara, itu dalam politik. Jadi pada 8 Jun, hari Rabu, catatan Tok Harun dia kata, Dr. Mahathir menghantar Daim Zainuddin. Rupanya hubungan Dr. Mahathir dengan Tun Daim Zainuddin seawal 1977 lagi saudara. Dia kata Dr. Mahathir menghantar Daim Zainuddin yang mencadangkan supaya saya menjadi wira untuk memilih masuk ke penjara. Kerana kata Daim pada Tok Arun waktu itu, katanya beliau adalah dia kata sebagai dia minta saya mengundurkan diri dari politik dan bersedia ke penjara. Kerana Dr. Mahathir merasakan saya telah mewujudkan perpecahan dalam parti dan sukar baginya membebaskan saya. Ini catatan saya pada 8 Jun. Di situlah saya nampak bahawa waktu itu Dr. Mahathir merasakan Dr. Arun adalah ancaman politik beliau. Kemudian, dalam waktu yang sama, Datuk Arun mengatakan bahawa bagaimana dengan pakatan yang diadakan oleh 25 orang yang pergi ke Bukit Fraser yang mahu mewujudkan peristiwa Bukit Fraser, mahu membawa usul undi tidak percaya kepada beliau selaku Menteri Besar Selangor. Jadi sebab itulah pada 8 Jun juga waktu beliau menghadiri
sidang Dewan Undangan Negeri Selangor, Datuk Harun minta soalan kepada Menteri Besar waktu itu Muhammad Rafi'i untuk membahaskan soalan 25 orang soalan bagaimana adanya cadangan ataupun komplot mahu menjatuhkan beliau di Bukit Fraser. Jadi menurut Datuk Harun katanya persidangan menjadi hangat. Hormat Rafi'i enggan menjawab perbahasan saya berhubung artikel 23 dalam kurungan 4 peraturan Dewan dalam penentukan kedudukan seorang ahli Dewan. Waktu itu katanya Sistem Parti beliau itu Fahmi memberitahu dia telah dipanggil oleh pihak Polis Cawangan Khas bertanya kepada beliau apakah seandainya beliau dipenjarakan, apakah orang Melayu boleh menerima keadaannya. Jadi sudah ada unsur-unsur, saudara. Jadi kemudian saudara, pada 9 Jun dengan kawalan ketat di Dewan Negeri serta terdapatnya banyak sekatan jalan raya, akhirnya pada hari tersebut tanggal 9 Jun hari Khamis, Datuk Harun Idris mendapat usul undi tak percaya di Dewan Undangan Negeri Selangor, saudara. Ini catatan saya. Dan keesokan harinya itu 10 hari bulan, hari penentu. Itu judgement berhubung tentang rayuan beliau terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi yang mendapati katanya beliau adalah guilty but innocent. Jadi suci tetapi bersalah. Jadi waktu itulah beliau menantikan keputusan dan akhirnya tanpa diduga oleh beliau, rayuan beliau tolak. Walaupun peguamnya Cilaya masih merasakan berdasarkan pada merit dan fakta kes dari sudut perlembagaan negara dan undang-undang serta integriti mahkamah, kalau tampak adanya campur tangan politik, seharusnya Hakim Mahkamah Rayuan itu bolehlah menimbangkan untuk menolak hukuman tersebut katanya. Ini catatan beliau ya. Tapi bagaimanapun dalam keadaan begitu setelah mendapat keputusan Cilayah, peguam Datuk Harun sampai masuk hospital saja kena serangan attack. Ini rayuan Datuk Harun ditolak. Maka waktu yang sama Datuk Harun mengemukakan satu rayuan untuk merayu ke Privy Council di London. Jadi ini keadaan saya. Artinya waktu itu 1977 kalau Mahkamah Tinggi dah jatuhkan hukuman, Mahkamah Rayuan tolak, tapi masih ada lagi satu, itu Mahkamah Rayuan Privy Council. Kita di sini sekarang ni Mahkamah Persekutuan lah, saudara. Dan Mahkamah membenarkan. Tapi Datuk Harun boleh dibebaskan. Dia masih bebas di luar, belum lagi dibawa masuk ke penjara waktu itu, saudara. Berbeza, kalau saya tengok keadaannya lebih kurang sama juga saudara. Apabila permintaan Datuk Seri Najib nak minta peguam Privy Council pun ditolak. Itu keadaannya saudara. Tanggal 15 Jun, Datuk Harun mencatatkan di sini 1977 saudara. Jadi tanggal 15 Jun, Datuk Harun menulis, dia kata, saya amat bimbang terhadap masa depan UMNO. Ini 1977 saudara. Kerana pengaruh dan kekuatannya sudah pun mula merosot katanya. Banyak kelompongan yang memungkinkan ia berhadapan dengan masalah dalaman. Dan saya turut menerima laporan program daftar pengundi Melayu kurang mendapat sambutan daripada rakyat kerana kecewa dengan hala cara kepimpinan kerajaan waktu itu. Kerana mungkin rakyat dah marahlah apabila Datuk Harun tidak ada pembelaan terhadapnya. Saya melihat lebih kurang pola-pola sama, saudara. Hari ini orang mengatakan bahawa orang Melayu marah apabila Datuk Seri Najib masih belum mendapat pengampunan. Tapi kes Datuk Harun lebih jelas lagi, saudara. Datuk Harun beliau terbukti bila hakim mengatakan dia bersih tetapi bersalah. Apabila hakim menyatakan you are innocent but guilty. Dan korupsi yang dilakukan, dituduh itu tidak pun dilakukan oleh Datuk Harun. Tapi pada segi perbicaraan, segi hukum undang-undangnya, kenalah saudara. Sebab waktu itu dia jadi Menteri Besar, kelulusan untuk permohonan daripada Hong Kong Shanghai Bank, dibuat waktu beliau jadi Menteri Besar, dan beliau selaku Ketua Perhubungan UMNO Selangor, dan UMNO Selangor menerima
250,000 derma politik daripada Hong Kong Shire Bank. Itu saya ceritanya saya. Begitu juga dengan kes syarikat tinju dunia. Apabila syarikat pergerakan pemuda UMNO yang dipimpin oleh Datuk Harun, itu syarikat tinju dunia, ketua pemuda waktu itu Datuk Harun dan pengurusi Bank Rakyat waktu itu Datuk Harun. Walaupun yang meluluskan bukan Datuk Harun, itu Datuk Abu Mansur, tetapi masih lagi dapati oleh mahkamah beliau bersalah. Itu ceritanya. Sebab itu akhirnya waktu itu orang Melayu pun marah kerana mereka melihat bahawa Datuk Harun ini adalah sebagai pejuang bangsa. Dan saat-saat itulah saya melihat bahawa persaingan politik pula dalam UMNO, bagaimana catatan tadi, Dr. Mahathir melihat Datuk Harun itu adalah saingan beliau. Jadi minta supaya melalui messengernya ataupun orang suruhannya, Daim Zainuddin, bertemu Datuk Harun. Dia kata, jadi wira lah you. Tak payah nak lawan. Bersaralah dari politik. Dan you akan dilihat sebagai wira. Itu cadangan Dr. Mahathir. Rupanya kita tak tahu. Akhirnya memanglah Dr. Mahathir kemudiannya menggantikan Hussein On. Selepas itu akan catatan yang lain yang akan datang lagi saudara. Ini yang saya dapat baca awalan tahun 1977 saudara. Kemudian dalam keadaan begitu, pada tanggal 24 hari Jumaat, ada berlaku pergeseran yang jelas dalam pergerakan pemuda apabila pemuda juga marah apabila ketua pemuda dilihat tidak membela Datuk Harun. Pemuda waktu itu adalah Haji Syuami. Tok Haji Syuami adalah anak saudara, anak abang daripada Datuk Harun. Dan catatan beliau dikata bahawa pemuda-pemuda negeri Perak, di Kedah, Selangor khususnya amat kesal dengan tindakan Haji Syuami yang tidak dilihat membela Datuk Harun. Saudara. Kemudian saudara pada 27 Jun 27 Jun adanya pertubuhan seni silat dan sebagainya yang juga dilihat membantu dari belakang. Tetapi ada usaha membeli sokongan daripada Datuk Harun. Jadi pertubuhan silat yang menyokong Datuk Harun seolah-olah sudah dibeli oleh pimpinan-pimpinan politik. Kemudian pada 30 Jun 1977, Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia mengadakan perhimpunan agungnya yang dirasmikan oleh Dr. Mahathir. Sebab waktu itu Dr. Mahathir adalah sebagai timbalan Presiden UMNO. Kerana 30 dan 31 dan 1 Julai adalah tarikh persidangan perhimpunan agung UMNO. Macam sekarang lah saya. Dan daripada catatan itu, Datuk Harun menyatakan beliau hadir mendengar ucapan daripada perasmian Datuk Mahathir, tapi tiada perjuangan. Hambar saja dia kata. Ucapan yang begitu-begitu bersahaja saja. Begitu juga saya pada 1 Julai, hari Jumaat, Presiden UMNO, waktu itu Tun Hussein On, almarhum Tun Hussein On, dia membuat ucapan dasar Presiden. Menurut catatan Datuk Harun sini, Majlis Tertinggi membuat keputusan menggantung UMNO setapak dan semua bahagian UMNO dalam persekutuan dan tidak lagi berada di bawah UMNO Selangor. Keputusan ini merupakan memungkiri janji Tun Razak dan Tun Dr. Ismail yang menegaskan bahawa biarpun wilayah persekutuan tidak lagi di bawah Pentadbiran Selangor, namun ahli dan bahagian serta semua cawangan tetap menjadi warga UMNO Selangor. Catatan Datuk Harun ini saya masih ingat Tun Dr. Ismail menamplak Syuami berhubung isu tersebut. Kini kedua mereka telah tiada. Jadi Syuami sebagai ahli Majlis Tinggi katanya telah pun mengkhianati amanat Tun Razak yang memisahkan UMNO Selangor dari UMNO wilayah daripada UMNO Selangor. Begitu juga kedudukannya diizinkan pula oleh Muhammad Rafi'i. Jadi itulah bermulanya pada 1 Julai 1977, UMNO wilayah persekutuan tidak lagi berada di bawah naungan UMNO Selangor. Ini catatannya yang saya baca, apa yang ditulis Datuk Harun. Saya rasa banyak benda, banyak rahsia yang tersimpan
ataupun di untold story yang wajar kita ketahui. Saya cuma baca sedikit demi sedikit yang mana saya tengok penting saja yang menyentuh soal politik. Cerita keluarga tu banyaklah saudara. Macam mana Datuk Arun berjumpa dengan duta dari Sri Lanka, macam-macamlah saudara. Tetapi saya melihat sepanjang menanti rayuan, pertama sekali Hakim Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman. Datuk Arun katanya innocent but guilty, tapi masih bebas kerana menunggu tarikh rayuan di Mahkamah Rayuan. Dan selepas Mahkamah Rayuan juga masih mengekalkan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi, maka peguam Datuk Arun memohon daripada Mahkamah Rayuan Hakim supaya beliau ingin membuat permohonan ke Privy Council di London. Jadi sebab diluluskan, maka Datuk Arun masih lagi bebas. Belum lagi diminta masuk ke penjara. Nah, banyaklah sepanjang tu ada catatan-catatan nanti. Jadi saudara jangan silap ya. Mahkamah Tinggi jatuhkan hukuman. Datuk Arun memohon Mahkamah Rayuan tapi boleh dibebaskan. Kemudian bila Mahkamah Rayuan juga mendapati bersalah, Datuk Arun mohon untuk merayu kepada Privy Council. Masih lagi bebas sehingga Datuk Arun boleh pergi ke London. Itu gambarannya saya nak jelaskan. Tapi sekarang ni tak tahulah, mungkin dah berubah apabila contoh macam kes Datuk Najib, bila Mahkamah Tinggi kata bersalah, terus masuk penjara kajang. Itu beza saudara. Jadi elok saudara baca buku ni. Kalau anda nak dapat buku ni, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113041241. Tak ada lain, semua catatan dari saudara. Memanglah tidaklah menarik seperti sebuah novel di untold story, tapi ini catatan dari hati ke hati yang sebagaimana yang saya katakan, sebenarnya ia bukan diharapkan untuk diterbitkan oleh Datuk Arun, tapi anak sulung beliau itu Datuk Mazlan Harun bertemu dengan saya, kata kenapa tidak diary almarhum Datuk Arun ini dibukukan supaya warga kita tahu. Saudara, baiklah saudara, kita beralih daripada kisah Datuk Arun, kita masuk jeritan batinku. Saudara, cuma sebelum itu agak menarik juga saudara. Bagaimana di Melaka apabila seorang mutawif, jadi akhirnya isterinya sendiri bersetuju dia berkahwin dengan sahabat isterinya. Seorang mutawif menerima hasrat isterinya untuk meminang isteri kedua. Sebelum majlis pernikahan mereka diadakan di sebuah masjid pada 24 Disember lalu. Muhammad Lokman Mak Saleh, 38 tahun dari kampung Kolam Limbungan berkata, isteri keduanya merupakan sahabat kepada isteri pertama dan mereka telah lama berkawan baik. Jadi menurutnya, biarpun pada awalnya ia merupakan perancangan isteri pertama, namun hasrat untuk berpoligami perlu mendapatkan kezinan terlebih dahulu darinya. Jadi selama 12 tahun melalui perkahwinan isteri pertama, Muhammad Lokman mengakui bahagia, malah mereka juga dikurniakan 3 orang anak. Yang berusia 11 hingga 4 tahun. Jadi katanya nasihat saya kepada lelaki yang ingin berpoligami, bercakap benar. InsyaAllah akan kekal hingga ke jannah katanya. Jadi pada majlis akad nikah, isteri pertama dulu turut dihadiri. Pada masa akad nikah, isteri pertama turut hadir mengenakan jubah berwarna putih sedondon dengan isteri kedua. Agak menarik saya cerita ni, kisah ini 3 hari lepas yang dilaporkan oleh akhbar Sinar Harian dan Berita Harian saya. Baik, saya. Itu cerita bagaimana seorang isteri sanggup bermadu dengan sahabatnya. Yang saya yang lain tu saya rasa berantakan lah. Baik, saya. Ini dalam segmen Jeritan Batinku, ini seorang teman, dia minta nama Johan aja lah saya. Tak boleh bagi nama penuh, saya malu lah dia. Saya agak cantik, agak menarik cerita ini saya. Dia kata seperti itu, Johan ni, dia kata saya berasal dari Melaka. Melaka juga rupanya ya. Jadi dah kahwin lebih kurang setahun. Isteri saya dulu belajar sama-sama dengan saya di universiti. Kami kahwin suka sama suka. Dan saya memang betul-betul sayangkan dia. Dan saya yakin dia pun sayangkan saya. Kami pun merancang untuk meniti bahtera perkahwinan. Kerja saya biasa-biasa. Tak ada income yang besar. Tapi mampu dan bolehlah untuk menyimpan, merancang untuk kehidupan selepas perkahwinan. Jadi apabila kami merancang untuk berkahwin, kami mula uruskan satu persatu katanya. Kami beli barang-barang untuk hantaran. Isteri saya memang minat barang-barang yang berjenama.
Saya faham. Saya jadi sebagai seorang calon suami, saya layankanlah juga. Sebab saya mahu melihat dia happy-happy sebagaimana bila bajet itu mampu saya adakan. Saya yakin dia pun faham keadaan saya. Jadi kami pun belilah barang hantaran sama-sama dan berterus terang. Cuma untuk barang hantaran telah pun mencecah lebih RM3,000. Dengan cerita baik saya, agak menarik. Ia termasuklah sebentuk cincin nikah, gelang emas yang saya rancang memang saya mahu belikan untuknya sebelum kami berkahwin. Jadi bila kami keluar sama-sama untuk beli cincin, saya beritahu pada dia, bajet saya untuk cincin dan gelang emas saja, tak lebih daripada itu. Dan waktu itulah dia mula argue. Mula dia kata membentak. Jadi dia kata, katanya yang apabila dia meletakkan bajetnya agak rendah. Jadi tak bolehlah nak dapat rantai emas, gelang yang mahal katanya. Bagaimanapun, saya terpaksalah naikkan sedikit bajet itu. Lebih daripada RM3,000 untuk dua-dua barang tersebut. Walaupun dalam keadaan tertekan, saya cuba jugalah adakan. Bagaimanapun saya dah cuba jelaskan. Tapi bagaimanapun, dia faham. Begitu juga tentang hantaran perkahwinan. Saya jelaskan pada keluarganya bahawa saya pun bukanlah orang yang berada. Jadi katanya, saya tak mampulah mengadakan hantaran yang besar-besaran. Tapi keluarganya faham. Bagaimanapun, apabila perkahwinan menjelang tiba, semua duit simpanan saya sekitar RM20,000 untuk wang hantaran dan barang-barang hantaran habis. Saya cuba minta dikurangkan sedikit wang hantaran sebab saya fikirkan kehidupan selepas kahwin. Tapi macam biasalah saudara, adat melebihi keperluan. Ini tentang dia kata adat melebihi keperluan. Jadi saya pun pada mulanya saya bayar RM15,000 wang hantaran. Kemudian saya pinjam wang dari kakak saya sejumlah RM30,000. Jadi kemudian pinjam juga duit daripada mak saya. Tapi hantaran akhirnya berjumlah lebih RM20,000. Dan hari ini saya dah kahwin pun katanya dengan izin Allah dan sekitar dalam sebulan dua lagi mungkin saya bakal menimang cahaya mata. Alhamdulillah. Tapi masalahnya, timbullah masalah saudara. Masa kahwin dulu dia kata semua majlis perkahwinan yang diadakan di sebelah pihak isterinya, dia kena tanggung. Maklum sajalah keluarga perempuan tu dia ingatkan dia ni keluar universiti, tu banyak duit. Mereka tak faham. Jadi bila dah adakan perkahwinan, untuk majlis perkahwinan mempelai di rumah pihak lelaki, pihak dia, Johan ni dia kata itu semua ditanggung oleh keluarganya sendiri. Tak ada banyak wang dipakai. Tapi bila isteri nak masuk hospital untuk melahirkan anak pertama, cahaya mata pertama. Jadi dia kata dia memilih kalau boleh biarlah isterinya bersalin di hospital kerajaan. Di sinilah timbul masalah katanya. Apabila isteri saya mahu agar saya menghantarnya ke klinik swasta ataupun hospital swasta. Harganya begitu tinggi. Dalam keadaan beginilah membuatkan saya terasa terlalu sempit. Sebab wang yang saya simpan selama ini dah habis. Wang gaji banyak yang habis, pinjam lagi, duit kakak dan sebagainya. Hantaran, jadi belanja perkahwinan setahun yang lalu menelan begitu banyak wang katanya. Jadi bayangkanlah lepas kahwin berapa banyak belanja lagi. Jadi susah nak menyimpan. Lagi-lagi dengan keadaan ekonomi hari ini yang tidak menentu. Dalam keadaan tertekan begitu, dia kata saya pun sukar untuk menimbangkan antara sayang dengan keperluan. Dan yang saya tak tahan, dalam hati saya mula timbul sedikit perasaan kesal berkahwin dengan isteri saya. Saya tidak suka perasaan ini hadir dalam hidup saya. Tapi ia datang apabila isteri membentak mahu saya menghantarnya ke klinik swasta dengan hantaran wang belanja yang tinggi. Sedangkan saya tidak mempunyai keupayaan sebegitu. Saya lebih memikirkan untuk masa depan, itu baru bersalin. Kalau hospital swasta paling sedikit pun RM5,000.
Kemudian bagaimana belanja, kos untuk anak yang bakal lahir, makan pakainya, lampinnya, dan siapa pula nak menjaga nanti. Semua itu difikirkan. Jadi dalam keadaan begini, kata Johan, saya buntu. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya perlu meneruskan perkahwinan ini? Atau mungkin di sini sahaja jodoh saya dengan isteri yang saya sayangi. Saya memang sayang pada dia. Tapi saya dalam keadaan tidak mampu untuk meneruskan, menyediakan permintaan yang dipinta oleh isteri saya. Tolonglah saya. Baik, saudara Johan. Pertama-tama sekali saya ingat beginilah Johan. Lebih baik saudara balik ke rumah, tunjuk dekat isteri anda. Dia pun keluar universiti juga. Dia pun tahu juga gaji anda bagaimana. Tapi tunjuk sebetul-betulnya berapa pendapatan. Letakkan kat dia apa yang telah dibelanjakan kerana memenuhi tuntutan keluarganya. Untuk mengadakan acara majlis perkahwinan besar-besaran itu hari habis 20,000 lebih. Tunjuk dekat dia satu persatu. Dan nyata dekat dia untuk masa depan. Saya rasa berbincanglah secara betul terang. Dan anda bagi tahu pada dia bahawa seboleh mungkin, Johan, you tidak mahu mengusik pendapatan isteri anda. Sebab anda merasa kalaulah anda menggunakan wang daripada pendapatan daripada isteri anda itu anda rasa seolah anda tak bertanggungjawab. Saya rasa begitu saya, Johan. Jangan memutuskan. Memang saya menghormati anda kerana dalam keadaan begini anda menceritakan pada saya supaya diwawarkan cerita ini supaya warga kita faham. Jangan kerana nak ikut adat, nak ikut acara, akhirnya menekan kehidupan anda. Ini sepatutnya menjadi pengajaran kepada calon-calon pengantin yang mungkin sekarang ni sedang berkira-kira untuk mengadakan majlis perkahwinan, mula fikir keluarga dan paling penting keluarga wanita. Jangan letakkan harga yang tinggi-tinggi yang akhirnya menjerut pasangan pengantin ini besok. Macam filem P. Ramlee lah saudara, seniman bujang lapuk. Waktu aku pinang kau, mak bapak kau minta aku wang RM5,000. Waktu itu aku tidak punya wang. Aku pinjam ceti. Sekarang anak sudah 5 orang. Hutang ceti pun mula habis lagi. Dalam serta filem itu. Sepatutnya ini menjadi pengajaran kepada teman-teman yang lain, keluarga-keluarga yang lain saya. Dan saya, itu keadaannya. Jadi saya bersimpati dengan Johan. Saya nampak Johan jujur. Dia berusaha untuk mengembirakan. Saya ditahir dia kata, minta kad juara lah Johan. Dengan juara kan ada adik-beradik. Ini keadaan Johor, saya rasa sebolehnya jangan bercerita pada keluarga anda. Jangan ada kata, nanti mungkin ini boleh menimbulkan kebencian keluarga anda pada isteri anda. Dan kalau anda cerita pula pada keluarga isteri anda, mungkin mereka memandang hina pada anda. Seolah-olah mereka mengatakan bahawa anda menghabiskan wang pendapatan isteri anda. Jadi yang terbaiknya berbincang secara betul terang. Saya yakin walaupun isteri anda tu minta yang bukan-bukan, kerana dia kata bahawa keluarga sebelah isteri saya pun minta supaya saya menghantar isteri saya kepada hospital atau klinik swasta. Maksudnya yang ada kelas lah saudara. Yang bukan kaleng-kaleng. Maklumlah, anak keluar universiti takkan bersalin di hospital biasa-biasa. Itu keadaannya. Jadi bagi saya menghormati pendirian Johan yang mahukan isterinya berjimat cermat. Saudara Raziah jawab apa? Saudara Nuriza, dah molek lah. Dia kata, so nak tambah yang lain kali fikirlah betul. Kena fikirkan, jangan membazir yang bukan-bukan. Betul, kata Atta Dapur Ibu, dia kata rasanya kalau ada duit, suami tak kisah. Benar. Kalau Johan mempunyai wang yang cukup, rasanya dia tak berkisah pun. Tetapi masalah yang Johan hadapi, kerana pendapatan lebih kecil. Kata Mak Dima, dia kata, Johan, kamu pemimpin, bukannya dipimpin. Hidup perlu diteruskan. Jadi jangan cuba-cuba memikirkan untuk berpisah dan sebagainya. Kerana kata saudara Mak Dima, dia kata, Johan, kamu itu sebagai pemimpin. Memang saudara dalam rumah tangga yang memutuskan segala-galanya adalah suami. Bukan kamu pula dipimpin. Saudara Abdul Hamid. Dia kata, anak dah 5, hutang bunga pun tak settle lagi. Itu cerita dalam filem P. Ramlee. Saudara, Eddie Tahir dia kata, susah lah kalau gatal anu tu. Apa yang gatal tu, Eddie Tahir.
Dalam keadaan begini, saya menghormati pendirian Johan. Mau membahagiakan isterinya. Mau memenuhi hasrat keluarganya. Tetapi kalau kita cukup, betul salah. Bagaimana kata Muhammad Diman tadi, dia kata, Johan kena ingat, anda adalah pemimpin dalam rumah tangga anda. Jadi orang lain tak boleh campur. Dan bukannya anda pula dipimpin oleh orang lain. Jangan fikir-fikirkan soal menyesal. Jangan izinkan perkara-perkara yang negatif ini hadir. Kerana inilah racun yang cukup berbisa dalam kehidupan rumah tangga. Apa kata kawan-kawan yang lain, saya tak tahulah saudara. Itulah Eddie Tahir kata, ibu nak duit, nak duit. Jadi macam kata Eddie lah, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, fikirkanlah yang terbaik. Betul kata Dennis pun bersetuju dengan saya. Dia kata sekarang ni yang pelik-pelik, gaji kalau 3,000 sebulan pun mula nak ambil kereta cantik, hutang, belum lagi kos lain. Jadi sebabnya sekarang ni kita harus mengenepikan. Tak ada, kalau anda gaji dekat 3,000, kata macam Dennis, dia kata kalau gaji 3,000, tiba-tiba nak beli kereta mahal. Macam mana nak bayar bulanan? Sedangkan hidup nak diteruskan, keluarga, isteri dan sebagainya. Jadi jangan ikut cakap Eddie Tahir lah saudara. Kalau ikut cakap Eddie Tahir, dia suruh minta dekat juara. hmm. uh, Itu pandangannya. Sebagai saya agak menariknya apabila Mak Diman mengatakan, Johan, kamu itu pemimpin, bukannya dipimpin. Dan hidup perlu diteruskan. Saya Nur Harati, Hajar Comel-Comel, Mak Syafi'i, teman-teman kita yang hadir pada petang begini, mereka mengikuti perkembangan apa yang anda nyatakan, Johan. Dan mereka bersipati pada kamu, Johan. Jangan anda gusar untuk membuat keputusan yang mungkin tidak mampu memenuhi sepenuhnya. Yang paling penting, isteri anda, kita tak tahu apa yang akan lahir nanti. Apakah anak anda sihat? Kalau bagaimana kalau anak anda tidak sihat? Memanglah sebagai suami kita nak sediakan sesuatu yang terbaik untuk isteri kita. Tapi walaupun terbaik macam mana pun, Johan, kalau itu boleh membuatkan kehidupan kita sukar, nanti sebab itu nak bayar sewa rumah, kemudian makan pakai, selalunya isteri kalau bersalin, bagaimana ubatnya. Dan ada juga anak-anak begitu. Jadi kalau begini, saya mengharapkan agar Johan membuat keputusan yang tepat. Tapi satu saja, Johan, jangan sesekali izinkan pandangan atau perasaan negatif terhadap isteri anda. Nuriza kata isteri sebaik-baiknya tidaklah menyusahkan hati suami. Itu benar. Jadi kalaulah Johan juga mengharapkan apa yang dinyatakan di sini dapat didengar oleh isterinya, sebab dia pun amat mengharapkan. Kalau boleh biarlah isterinya tak dengar juga. Jadi kalaulah isteri Johan mendengar jeritan batin Johan ini, fahamkanlah keadaan. Bukan suami anda, itu Johan, tidak mahu menyediakan sesuatu yang terbaik untuk anda, tapi kemampuannya agak terbatas. Tambah-tambah sekarang ini, ekonomi yang tidak begitu baik. Saya nasihatkan kalau boleh berbincang suami isteri. Yang paling penting, hidup tak perlu nak tunjuk pada orang bahawa kita ni yang bukan kaleng-kaleng. Kita mampu masuk hospital yang mahal-mahal untuk bersalin sampai. Kalau kita punya wang, tak ada masalah. Tapi biarlah seada-adanya. Dan ini juga harapan Johan supaya teman-teman yang lain, Eddie Tahir, ini dia kata macam isterinya bagi green light aja, tak. Secara nizam perkasa. Kepada teman-teman, jadikanlah ini sebagai iktibar kita. Bahawa apa yang anda alami, orang lain pun mengalami yang sama. Saya kesan daripada saya menyiarkan cerita-cerita sebegini dalam jeritan batinku, banyak saya menerima panggilan. Ada kata, ini macam cerita saya. Tak. Jadi kalau anda, apa yang saya dapat, sebab itu saya menggunakan nama samaran. Supaya kita tak mahu untuk mengaitkan orang. Terima kasih kepada Muhammad Azmi Ali. Inilah cerita dalam jeritan batinku. Pada teman-teman semua, berwaspada dalam berbelanja. Ingatlah, ekonomi sekarang bukanlah dalam keadaan yang cukup baik. Berhati-hati bila berbelanja, pakailah apa yang termampu. Saya suka menekankan pada Johan, dan kalau boleh bagi tahu pada isteri anda.
Kalau bila anda ke pasar atau membeli sesuatu, buy what you need, is not what you want. Membeli belahlah apa keperluan, bukan apa yang diharapkan atau apa yang dihasratkan. Buy what you need, not buy what you want. Kita jumpa lagi besok. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.